Masa tu jugalah Ali ni cerita yang si Adam ketika dia menghantar makanan kepada Zairi semalam, dia terlihat ada lembaga hitam yang terbongkok-bongkok masuk ke dalam sebuah bilik. Itulah yang menyebabkan Adam tidak mahu lagi menghantar makanan kepada Zairi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Seram tapi santai. Anda masih lagi bersama saya, Samsul Hanif. Dan seperti biasa, channel ini akan memaparkan kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri, yang mana ianya bertujuan tidak lain tidak bukan untuk kita ambil pengajaran serta iktibar yang terdapat dalam cerita-cerita yang akan disampaikan. Kalau anda masih ingat, video sebelum ni kita bercerita tentang rumah sewa, yang mana rumah sewa tersebut terdapat gangguan makhluk halus. Dan cerita kali ini juga masih lagi berkisar tentang rumah sewa. Cuma jalan cerita dia agak berlainan sedikit lah. Cerita kali ini adalah pengalaman yang dialami oleh Zairi, bukan nama sebenar. Yang mana beliau ni suka buat kerja dalam gelap, tak suka buka lampu, tak suka tutup pintu bilik, pintu tandas dia tak suka tutup. Jadi dia buat kerja pun sentiasa dalam gelap, sehingga kan mengundang satu peristiwa yang agak menyeramkan. Jadi sebelum kita teruskan cerita ini, jangan lupa anda subscribe dahulu channel ini serta tekan butang loceng. Bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Zairi ini adalah seorang penyunting video. Jadi sudah 2 tahun dia ni tinggal seorang diri di sebuah rumah sewa. Selepas 2 orang rakan dia ni dah berpindah keluar, sebaik saja mendirikan rumah tangga. Jadi Zairi lepas daripada kawan dia keluar ni, dia tinggal seorang diri. Dia bukan tak nak cari penyewa lain, tapi dia cuba untuk hidup bersendirian, cuba hidup berdikari, kata orang. Zairi ni dia ada satu perangai yang agak pelik, yang mana dia pada waktu malam dia tak suka membuka lampu di rumahnya. Dia tak suka buka lampu, dia tak suka menutup pintu-pintu bilik, pintu-pintu bilik air. Itu perangai pelik dia. Dia kata dia suka duduk membuat kerja-kerja penyuntingan video ni dalam gelap dan dibantu oleh cahaya skrin komputer sahaja. Dia kata dia buat kerja lebih tenang, lebih fokus jika buat dalam keadaan gelap. Jadi seperti biasa masa dia buat kerja, Zairi ni akan membuat pesanan makanan daripada gerai yang berdekatan dengan rumah beliau, iaitu gerai Makcik Ani. Masakan Makcik Ani ni bukan saja sedap tetapi murah, dan juga menyediakan khidmat penghantaran ke rumah. Seperti biasa, yang menghantar makanan adalah anak kepada Makcik Ani yang bernama Adam. Adam ni dia dah macam akrab lah dengan si Zairi ni, sehingga kan mereka ni terlalu rapat seolah-olah seperti adik-beradik. Jadi pada suatu ketika, Adam ni dia pergi menghantar makanan kepada Zairi. Apabila sampai saja di rumah,
Zairi membuka pintu dan masa tu Zairi kata, tunggu sekejap, boleh masuk dulu. Tetapi ditolak oleh si Adam. Adam menolak pelawaan Zairi untuk masuk ke rumah dalam keadaan mukanya agak pucat macam ketakutan. Masa tu Zairi perasan yang mereka tidak mesra seperti biasa. Selepas menghulurkan wang untuk membayar makanan yang dipesan tadi, Adam terus berlalu pergi tanpa mengucapkan sepatah perkataan pun. Jadi Zairi ni rasa agak pelik dengan kelakuan Adam pada ketika itu. Keesokan harinya, Zairi ni memulakan kerja dia. Macam biasa juga, Zairi ni tak buka lampu. Jadi masa dia buat kerja, dia akan memesanlah makanan daripada kedai ataupun gerai Makcik Ani tadi. Tetapi yang menghantar makanan kali ini adalah bukan Adam, tetapi pembantu kedai kepada Makcik Ani yang bernama Ali. Bila sampai di rumah si Zairi ni, Ali dia berbual-bual lah dengan Zairi. Ali ni ada tanyalah, tak takut ke tinggal seorang kat rumah ni? Si Ali ni juga tanya, adakah Zairi ni pernah menerima apa-apa gangguan? Jadi Zairi ni dia rasa pelik lah dengan pertanyaan tersebut. Masa tu jugalah Ali ni cerita yang si Adam ketika dia menghantar makanan kepada Zairi semalam, dia terlihat ada lembaga hitam yang terbongkok-bongkok masuk ke dalam sebuah bilik. Itulah yang menyebabkan Adam tidak mahu lagi menghantar makanan kepada Zairi. Masa tu apalagi si Zairi ni berderau darahnya. Apalagi si Zairi pun terus masuk ke rumahnya dan terus membuka semua lampu yang ada di dalam rumahnya kerana beliau masa tu dah rasa tak sedap hati dah. Selepas itu matanya pula memandang sebuah bilik yang diperkatakan oleh Ali tadi, yang mana Adam melihat lembaga terbongkok-bongkok masuk ke bilik tersebut. Masa tu dia dah memang rasa tak sedap hati dah. Dia tutup semua pintu bilik dan pintu bilik air. Masa tu dia rasa macam seolah-olah ada orang yang sedang memerhatikan dia. Jadi semenjak daripada malam itu, pelbagai gangguan yang datang, yang terpaksa ditempuhi, yang terpaksa dialami oleh Zairi. Zairi ni dia berasa gusar, bimbang dan takut dengan keadaan tersebut, dan dia cuba ceritakan kepada kawan-kawan dia. Kawan-kawannya cuba memberi cadangan supaya beliau memasang ayat suci Al-Quran di dalam rumah dan sentiasa memastikan pintu-pintu tandas ditutup. Setiap kali beliau balik selepas daripada maghrib, beliau akan memberi salam. Selepas beri salam tu, tiba-tiba beliau dapat rasakan yang angin sepoi-sepoi bahasa yang melalui muka ataupun wajah beliau. Bulu roma beliau ni terus meremang. Masa tu beliau terus tutup pintu dan masuk ke dalam rumah, terus membuka semua lampu-lampu yang ada di dalam rumah supaya rumah tidak lagi suram. Pada satu malam tu, Zairi cuba membuka ayat suci Al-Quran, bacaan ayat suci Al-Quran melalui YouTube. Dalam beberapa ketika kemudian, Zairi ini terlelap tanpa sedar dan dia tertidurlah di atas sofa. Tiba-tiba beliau terjaga daripada tidur apabila terdengar bunyi pintu dihempas dengan kuat sekali. Jadi masa tu dia pun tiba-tiba bangun untuk melihat apa yang terjadi. Masa dia bangun tu, tiba-tiba satu lagi pintu bilik dihempas, yang mana bilik tersebut adalah bilik yang dibuat sebagai pejabat dia. Jadi masa tu badan Zairi ni rasa tak sedap. Tiba-tiba badan dia dah rasa panas, dia rasa sesak nafas, berpeluh dan sebagainya. Masa tu dia tak fikir panjang lagi, dia cuba untuk mencapai kunci kereta. Dia terus keluar dan membiarkan alunan ayat suci Al-Quran terus dibaca di situ. Selepas itu Zairi terus menghala menuju ke kedai Pakcik Ani.
Kat sana dia cubalah menceritakan apa masalah yang dialaminya kepada jiran-jirannya yang kebetulan ada di sana. Di situ mereka cuba menasihatkan Zairi, cuba untuk mengubah cara hidup dia. Yang penting sekali kena jaga solat. Jirannya juga bagi tahu mungkin rumah tersebut dah jadi tempat sarang jin berkumpul kerana rumah tersebut agak suram dan sunyi. Ditambah pula jika ahli ataupun penyewa di dalam rumah tersebut tidak solat. Apa yang diperkatakan oleh jirannya itu menyebabkan Zairi ni tersentak. Kerana apa? Kerana beliau sendiri pun tidak menjaga solat, kerana sibuk ataupun terlalu fokus membuat kerja-kerja sehingga terlalu lewat malam dan tidur menjelang pagi. Selepas daripada itu, Zairi cuba untuk memberanikan diri untuk balik semula ke rumah dia, dan dia cuba solat 2 rakaat di setiap bilik, dan juga dia menjaga setiap solat fardu. Alhamdulillah, selepas daripada itu, rumah beliau ni seakan-akan kembali bernyawa. Rumah dia ni dah tak lagi rasa suram dan tak lagi rasa sunyi. Kadang-kadang beliau sendiri terfikir gangguan yang dialami oleh beliau sendiri itu bukan kerana orang lain, tetapi sebenarnya akibat datangnya daripada diri sendiri yang gagal menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Jadi cerita ini tamatlah di sini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton, dan juga terima kasih kepada anda semua yang menekan butang subscribe. Untuk sekali ini saya mohon undur diri dulu. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seram tapi santai.